Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5. Tema yang ke-6, Sains, Teknologi dan Inovasi. Unit 16, Sains dan Kehidupan. Tajuk ingin kita pelajari pada hari ini meluncur tinggi dalam standard pembelajaran 3.3.1. Dari segi standard kandungan 3.3 ini kita akan menghasilkan penulisan. Dari segi standard pembelajaran 3.3.1 kita akan mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mendraft 3 maklumat dan menghasilkan 3 perenggan karangan fakta dengan betul secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mendraft sekurang-kurangnya 2 daripada 3 maklumat dan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 perenggan karangan fakta dengan betul secara individu. Ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Kita boleh membaca teks ini bersama-sama. Ya. Jadi, kamu perlu membaca dan mengikuti pembacaan cikgu ini. Lepas ini, kita perlu mendraft dan melakukan penulisan pada frasa-frasa yang telah diberikan. Okey ya, jelas ya. Meluncur tinggi. Farisha dan rakan-rakannya pulang dari Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Mereka ingin menulis karangan fakta dan laporan tentang pertandingan yang disertai. Jadi kalau kita lihat perenggan pertama ni, tentang Farisha dan rakan-rakannya yang telah pergi ataupun pulang dari Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik iaitu STEM. Jadi mereka telah menghadiri satu pameran. Mereka perlu menulis karangan fakta dan laporan tentang pertandingan tersebut. Mari kita lihat. Pertandingan roket air. Pertandingan roket air kini diadakan pada peringkat sekolah rendah dan Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Pertandingan ini adalah untuk mendedahkan murid tentang aktiviti bertemakan sains angkasa. Biasanya 3 kategori dipertandingkan iaitu pembentangan, roket air, sasaran dan roket air payung terjun. Ini peneluan bagi karangan yang dihasilkan oleh Farisha iaitu menyatakan pertandingan yang telah diadakan merupakan pertandingan peringkat sekolah rendah dalam Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Ya. Tujuan pertandingan ini diadakan untuk mendedahkan murid-murid tentang aktiviti bertemakan sains angkasa. Terdapat 3 kategori dalam pertandingan tersebut iaitu perbentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Okey, kita teruskan. Okey, jika kamu lihat ada bahagian karangan yang kita perlu lengkapkan ya, draft dan menghasilkan karangan. Ya, kita boleh merujuk pada bahan grafik dan juga frasa-frasa yang diberikan. Lihat yang perenggan kedua ini, kategori pertama pembentangan selama 10 minit. Melakukan penilaian, kemahiran pembentangan, bersoal jawab, kefahaman hukum sains, kreativiti dan inovasi. Jadi di sini kumpulan Farisha perlu melakukan ya kategori yang pertama itu. Mari kita lihat ayat yang perlu kita draft dan hasilkan karangan. Bagi kategori pertama, sesi pembentangan akan berlangsung selama 10 minit. Panel juri akan melakukan penilaian berdasarkan kemahiran pembentangan, sesi bersoal jawab, kefahaman hukum sains serta kreativiti dan inovasi. Berdasarkan frasa-frasa itu kita bina karangan, hasilkan karangan berdasarkan frasa yang telah diberikan. Jadi dalam kategori pertama ini berlakunya perbentangan selama 10 minit. Di sinilah juri akan melihat bagaimana kemahiran pembentangan, soal jawab, kefahaman murid-murid tersebut dalam hukum sains dan kreativiti serta inovasi murid tersebut. Kita lihat seterusnya. Dalam perenggan yang ketiga, kategori kedua. Roket air sasaran menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak, paras air, tekanan udara, sudut pelancaran roket. Ini frasa yang diberikan. Jika kamu lihat grafik, mereka ingin melancarkan roket air sasaran tadi. Kita lihat apa cerita ataupun karangan yang boleh kita hasilkan. Kategori yang kedua pula ialah pertandingan roket air sasaran. Dalam kategori ini, peserta perlu menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak pelepasan roket. Peserta hendaklah memastikan paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket sebelum melancarkannya. Ini kita boleh buat hasilkan karangan berdasarkan ni. Kategori yang kedua, pertandingan roket air sasaran di mana peserta perlu menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak pelepasan.
Kemudian pastikan paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket ya sebelum melancarkan roket yang dibuatnya. Okey, kita lihat seterusnya. Kategori ketiga, roket air payung terjun. Telur sintetik 60 gram sebagai beban. Catatan di udara paling lama diambil. Paras air, tekanan dan udara. Kita lihat grafik. Lepas mereka mendapatkan kedudukan, mereka telah melepaskan roket tu ke udara. Mari kita lihat hasil karangan. Kategori ketiga pula ialah pertandingan roket air payung terjun. Okey, ini perlu membawa telur sintetik 60 gram sebagai beban. Catatan roket yang paling lama berada di udara diambil kira. Peserta perlu memastikan paras air dan tekanan udara mencukupi sebelum melancarkan roket. Okay, ini kategori ketiga, pertandingan roket air payung terjun ya. Okey, ini perlu membawa beban telur sintetik 60 gram sebagai beban. Catatan yang paling lama dikira sebagai pemenang. Dan peserta perlu memastikan paras air dan tekanan udara mencukupi sebelum melancarkan roket tersebut. Ini ialah penutup tajuk karangan fakta tadi. Pertandingan ini menjadi landasan untuk murid memanfaatkan pengetahuan sains dan teknologi di luar bilik darjah. Apatah lagi ilmu ini berkaitan dengan pemikiran kreatif dan inovatif murid-murid. Amat penting untuk kita mempelajari topik sains ya, untuk kita tahu perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta ini. Okay, kemudian dengan isi yang sama juga kita perlu melengkapkan format kearangan laporan. Sebelum itu saya akan terangkan format karangan laporan ini. Yang pertama dia mesti ada tajuk laporan. Ya. Jadi laporan, contoh laporan apa? Pertandingan roket air peringkat negeri Melaka. Okay, contoh. Okay, mesti ada pendahuluan. Dalam laporan mesti ada pendahuluan. Samalah. Berdasarkan isi tadi, kamu ambil. Cuma dalam laporan dinyatakan tarikh. Ya, tarikh dan pertandingan itu berlangsung di mana. Ya, berapa peserta, apa tujuannya. Ya, dan berapa pertandingan yang diadakan. Ini bahagian pendahuluan. Bahagian isi pertama, ya, kategori pertama tadi. Ya, isi yang kedua, kita ambil isi yang kedua. Dan isi ketiga, roket air payung terjun tadi. Kemudian penutup, keputusan diumumkan. Dalam kalangan laporan mesti ada pernyataan ini, pengakuan pelapor. Laporan disediakan oleh tanda tangan kamu, kemudian nama penuh kamu dan jawatan. Ya, jawatan mengikut arahan yang telah diberikan lah. Sini Setiausaha Kelab Sains Sekolah Kebahasaan Seri Mahmud, dan sebelah kanannya perlu ada tarikh. Ya, tarikh laporan itu ditulis selalunya ditulis seminggu, diberi tempoh seminggu selepas satu aktiviti itu dijalankan. Ini karangan laporan. Isinya masih sama, cumanya kita perlu olah ayat dalam bentuk karangan fakta, iaitu karangan bentuk laporan. Jelas murid, mari kita lihat bagaimana kita nak membentuk karangan atau menghasilkan karangan laporan. Jadi tadi ada tajuk laporan pertandingan roket air. Ya, pada 22 hingga 23 Jun 2000 yang lalu telah berlangsung pertandingan roket air peringkat negeri Melaka di Sekolah Kebahasaan Seri Makmur. Seramai 50 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara ini. Objektif acara ini adalah untuk memberikan pendedahan ilmu sains dan teknologi, khususnya bidang sains angkasa kepada murid. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan, iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Dia isi tadi sama dengan karangan fakta tadi, cuma ini dalam bentuk laporan. Okey, sama aktiviti tadi, teruskan kita ceritakan balik. Aktiviti bagi kategori pertama ialah pembentangan kumpulan selama 10 minit. Panel juri akan melakukan penilaian berdasarkan kemahiran pembentangan, sesi bersoal jawab, kefahaman hukum sains serta kreativiti dan inovasi. Kita olah dalam bentuk karangan fakta, bentuk laporan. Okey. Seterusnya peserta ke kawasan padang bagi kategori kedua, iaitu roket air sasaran. Dalam acara ini, peserta perlu menyasarkan tanda jarak 80 meter dari tapak pelepasan roket. Peserta hendaklah memastikan paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket sebelum melancarkannya. Penilaian dibuat berdasarkan jarak luncuran. Penonton kelihatan teruja ketika menyaksikan acara kategori ini. Okay, ini isi yang seterusnya tadi. Kemudian kita beralih ke isi yang acara yang terakhir tadi. Acara terakhir ialah roket air terjun.
Roket ini perlu membawa telur sintetik dan program sebagai beban. Catatan roket yang paling lama berada di udara diambil kira. Peserta perlu memastikan aras air dan tekanan udara mencukupi sebelum melancarkan roket. Kemudian keputusan diumumkan ya, sebelum berakhir keputusan pertandingan akan diumumkan. Para peserta pertandingan telah menunjukkan bakat kreatif masing-masing terselah. Pertandingan tersebut berlangsung dengan jayanya. Okay, dalam karangan format laporan mesti ada pengakuan pelapor ni. Dilaporkan oleh siapa? Tanda tangan. Ya, contoh sini laporan disediakan oleh Sufin. Ya, Setiausaha Kelab Sains Sekolah Kebangsaan Seni Makmur, dan juga ada tarikh laporan itu ditulis. Okey, seperti biasa cikgu ada sediakan latihan interaktif UU game yang kamu boleh dapat link ni di bahagian penerangan video. Kamu boleh klik dan jawab soalan berkisarkan tajuk kita pada hari ini, pertandingan roket air. Ya, kemudian ingin kongsikan nilai murni sini iaitu berusaha menyertai pertandingan STEM ya. Kerana pertandingan-pertandingan ini kebanyakan berurus kepada subjek sains. Jadi kamu akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kamu tentang perkara-perkara yang berlaku di muka bumi ini ya. Sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang tajuk. Kita akan berjumpa dalam kelas PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.